Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu ni masih lagi di bawah tajuk adab bekerja. Kita akan bincangkan beberapa topik iaitu kepentingan adab bekerja, cara meningkatkan prestasi kerja dan juga kaedah menjadi pekerja cemerlang. Kepentingan adab bekerja. Kenapa adab bekerja ni penting untuk kita amalkan waktu kita bekerja? Yang pertama, mengeluarkan produk dan perkhidmatan berkualiti. Contohnya, kamu bekerja di satu tempat yang mengeluarkan produk tertentu. Jadi, jika kamu patuh pada adab bekerja, kamu ikut adab bekerja, insya-Allah produk yang keluar tu produk yang halal, bersih, berkualiti dan bagus. Yang kedua, untuk mencari rezeki yang halal, kita kena cari rezeki yang halal. Macam kita dah belajar sebelum ni, ada pekerjaan yang halal dan ada pekerjaan yang haram. Jika kita mengamalkan adab bekerja, insya-Allah pekerjaan yang kita lakukan itu merupakan pekerjaan yang halal. Yang ketiga, mengurangkan masalah dan aduan dalam pekerjaan. Biasalah dalam setiap pekerjaan biasanya ada masalah. Tapi bila kita mengamalkan adab bekerja, contohnya kita bertimbang rasa dengan rakan sekerja, kita berdisiplin, dapat mengurangkan masalah waktu bekerja. Seterusnya, meningkatkan prestasi kerja dan juga menjadi pekerja yang cemerlang. Dua poin ni, meningkatkan prestasi kerja dan juga menjadi pekerja yang cemerlang ni, Ustazah akan huraikan selepas ni. Cara meningkatkan prestasi kerja. Cara untuk kita menjadikan kerja kita lebih bagus dan berkualiti. Yang pertama, berpengetahuan. Kena ada ilmu. Dengan ilmu, kita dapat menjadikan kerja kita tu lebih baik, lebih bagus, lebih kemas dan teratur. Seterusnya, niat yang ikhlas. Buat kerja kerana Allah, bukan sebab nak dapat pujian ataupun sebab nak naik pangkat. Yang ketiga, berdaya saing. Berdaya saing ni maksudnya berlumba-lumba dengan rakan sekerja untuk menghasilkan kerja yang lebih baik atau lebih berkualiti. Dia bukan berlumba untuk benda yang tak baik. Dia berlumba untuk menghasilkan kerja yang baik. Tak ada simpan dendam, tak ada rasa dengki dengan rakan sekerja. Dia cuma berlumba untuk hasilkan kerja yang baik lah. Seterusnya, mengamalkan nilai murni. Contohnya bertegur sapa dengan rakan sekerja, rajin, menjaga tutur kata. Seterusnya, proaktif. Proaktif ni maksudnya berkebolehan menjangkakan masa hadapan. Berkebolehan menjangka sesuatu pada masa hadapan. Contohnya, kita dah bersiap sedia dah untuk menghadapi masalah pada masa hadapan. Apa dia langkah-langkah yang kita boleh ambil kalau berlaku masalah pada masa hadapan? Kita dah bersedia. Kemudian berdisiplin. Berdisiplin ni mengikut peraturan lah. Mengikut peraturan tempat kerja. Contohnya waktu bekerja datang pukul 8. Balik pukul 5. Waktu rehat pukul 1. Cara berpakaian macam mana dekat tempat kerja tersebut. Kena ikutlah semua peraturan tu. Kemudian bekerjasama. Kena saling bantu-membantu antara rakan sekerja. Yang terakhir, rajin dan tekun. Bersungguh-sungguh buat kerja. Kaedah menjadi pekerja cemerlang. Cara-cara untuk menjadi pekerja yang cemerlang, yang bagus. Caranya ialah, yang pertama, muhasabah diri dan memperbetulkan niat.
kadang-kadang kita ada rasa bekerja untuk mendapat pujian ataupun bekerja untuk naik pangkat. Jadi kita kena betulkan semula niat kita bekerja kerana Allah, mencari rezeki kerana Allah. Yang kedua, lakukan segala kerja dan urusan dengan baik. Buat semua kerja dengan betul, dengan baik, dengan teratur. Yang ketiga, memberi tumpuan dalam semua perkara. Fokus pada kerja yang kita buat. Jangan campur adukkan kerja kita dengan masalah kita ataupun kerja yang lain, yang luar daripada yang sepatutnya kita buat. Yang keempat, bijak membawa diri. Bijak membawa diri ni maksudnya berdikari lah. Contohnya kita masuk dekat satu tempat kerja tu, kita kena pandai membawa diri kita. Yang kelima, sentiasa ingin belajar sesuatu yang baru. Contoh tadilah, jika kita masuk dekat tempat kerja baru, kena rajin bertanya. Tanya rakan sekerja, tanya ketua kita, tanya sesiapa saja untuk belajar sesuatu yang kita tak pernah tahu. Bukan diam diri je ataupun bukan buat-buat tahu. Kita kena tanya pada orang lain untuk belajar. Supaya kerja yang kita buat tu berkualiti. Seterusnya, menghormati sesama rakan. Jangan mengumpat, jangan memfitnah, jangan mengata rakan-rakan sekerja. Ini dekat mana-mana pun sama. Dekat sekolah pun sama. Antara kawan-kawan, jangan mengata, jangan mengumpat. Seterusnya, berpenampilan kemas, segap, menutup aurat. Kenapa kita kena berpenampilan kemas? Supaya orang lebih yakin nak berurusan dengan kita. Tidak meninggalkan ibadah wajib, terutamanya solat dan puasa. Setengah orang menganggap bila kerja boleh tinggal solat ataupun tinggal puasa. Sebenarnya salah, itu berdosa. Walaupun kita bekerja, kita masih kena menunaikan solat dan juga berpuasa. Bertanggungjawab, jujur dan amanah. Jika diberikan kerja, kita siapkan. Kita siapkan kerja tu ataupun bila diberi amanah untuk pegang sesuatu yang berharga, kita simpan dengan baik. Yang terakhir, tekun dan bersungguh-sungguh. Bila tekun dan bersungguh-sungguh buat kerja tu, insya-Allah kerja yang dihasilkan adalah kerja yang baik. 3 topik pada minggu ni telah pun tamat. Pelajar yang ada masalah ataupun tak faham boleh tanya pada Ustazah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.